Nabi kata apa tuan-tuan? Hazihi naru juz'un min mi'ati juz'in min nari jahannam. Api dunia itu satu juzuk daripada 100 juzuk api neraka Allah. Neraka punya buruk, punya teruk tempat kita kalau dihumban, wa na'udzubillah. Neraka tu api tuan-tuan. Tak cukup dengan api. Orang neraka tu pakai pakaiannya api, seluarnya api, kasutnya api, minumnya api, makannya api tuan-tuan. Bahkan orang yang disebut ahwanul azab, orang yang paling rendah siksaan dalam neraka. Dalam sepotong hadis kata, malaikat kata, kamu pergi dulu ke neraka, kamu rasa neraka tu panas, kamu buat U-turn balik semula. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Muka surat 171, 171, bab yang kedua, pada menyatakan khauf. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abka wa amata wa ahya wa as'ada wa ashqa wa adalla wa hada. Salawatullah wassalamuhu ala sairil anbiya'i wal mursalin wassiddiqin wasyuhada'i wassalihin wal mujahidin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yaqumun nasu li rabbil alamin, amma ba'du. Allahumma aslih qulubana wa azil uyubana wa tawallana bil husna wa zayyinna bit taqwa wajma' lana khairal akhirati wal ula warzuqna ta'ataka ma amqaitana. Wahai Allah, perelokkan hati kami, cabutkan keaiban dari diri kami, dorongkan kami pada jalan-jalan kebaikan, hiaskan hati kami dengan ketakwaan, himpunkan bagi kami kebaikan akhirat dan dunia, rezekikan kepada kami ketaatan kepadamu selagi mana kami hidup menumpang di atas muka bumi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Nazir dan seluruh barisan kepimpinan Masjid Al-Ansar, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, sahabat dan sahabiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berada di dalam dewan yang mulia ini ataupun yang berada dalam media sosial di waktu yang cukup penting, iaitu dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat maqam dan martabat kita setinggi-tingginya kerana duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menyambung lambat yang kedua pada menyatakan khauf, artinya takut akan Allah Ta'ala. Ketahuilah olehmu bahawasanya takut itu pedih hati dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Dan terkadang adalah takut itu kerana dosa, dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebut oleh Tok Guru bahawa yang disebutkan takut ataupun dipanggil khauf, bahasa Arab, secara mudahnya dipanggil khauf, khaufun. Ada beberapa sebab yang menyebabkan seseorang itu dia menjadi takut. Dan takut ini satu perasaan yang difokuskan kepada ubudiyah. Maksud perbincangan kita di sini ialah rasa takut yang kita tumpukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala secara mutlak sebagai Tuhan yang berhak untuk kita takuti daripada segala apa yang ada dalam kehidupan kita. Itu maksudnya. Sebab itu kita bukan saja bincang tentang al-mahabbah, kita tumpukan kasih sayang kita kepada Allah, kita juga tumpukan segala rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa maksudnya? Takut-takut kita buat benda-benda yang
dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut kita meninggalkan apa yang Allah perintahkan dalam hidup. Takut-takut dalam keadaan kita beribadah, tiba-tiba ibadah kita Allah tidak terima. Wa na'udzubillahi min dzalik. Erti kata lain, takut ini satu perasaan yang kita bina dan kekuatannya itu bergantung kepada banyak mana ilmu yang masuk dalam dada kita. Lalu dan terkadang ia kerana apa? Tengok. Takut orang itu kepada Allah bertambah tingginya akibat kerana dia kenal akan Allah. Ini takut dipanggil dengan ma'rifah. Orang yang ada ma'rifah inilah yang dipanggil orang yang i'tiqadnya i'tiqadu jazim. I'tiqadnya jazim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil-dalilnya. Dia kenal Allah dengan dalil-dalilnya. Dalam keadaan itulah orang-orang yang sampai kepada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beriman kepada Allah dengan ilmu, dia beramal kepada Allah dengan ilmu, hidupnya dengan hujah-hujah ilmu yang datangnya daripada sumber, iaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama. Jadi orang yang kenal akan Allah, dia takut dengan orang yang dia takut kerana dia melakukan dosa. Berbeza. Kerana apa? Nilai orang yang takut kepada Allah kerana ilmu berbeza nilainya. Kita tengok. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Ta'ala tidak dapat tiada takut ia akan dia. Dan kerana inilah firman Allah Ta'ala. Jadi orang tu kalau dia kenal Allah, dia mesti takut Allah. Dia mesti takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Dan dia akan takut untuk meninggalkan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa, tuan-tuan. Sebab itu apa yang disebutkan at-taqwa itu? At-taqwa itu bukan, kalau terjemahnya orang sebut takut Allah. Tidak. Takwa itu bukan takut, tetapi al-imtisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi. Yang dikatakan takwa itu melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah syariat. Itu yang dipanggil hamba Allah yang muti'un, hamba Allah yang taat. Apa bukti kita ni taat pada Allah? Kita ikut perintah dia. Itu yang dipanggil hukum syarak. Hukum syarak itu kan ta'rifannya khitabullah, perintah Allah, al-muta'allaku, yang bersangkut paut bi af'al, dengan perbuatan-perbuatan al-mukallafin, orang-orang yang mukallaf, bil iqtida'i awit takhiri awil wada'i. Sama ada perintah itu kena buat ataupun pilihan. Ini yang dipanggil hukum taklif yang 5. Yang diperintah itu kadang-kadang sifatnya wajib, kadang-kadang sifatnya sunat. Yang dilarang itu kadang-kadang sifatnya haram, kadang-kadang sifatnya makruh. Di antara dua keadaan ini, ada perkara yang dipanggil mubah ataupun jaiz, ataupun kita panggil harus. Itulah syariat yang disuruh dan yang dilarang. Erti kata lain, itulah dia agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu ketaatan kepada Allah itu dapat dilihat dalam peribadi manusia. Lalu dalam ayat ini disebut innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Artinya hanya senya takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang alim. Jadi bahasa kampung mudah fahamnya. Orang yang paling takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya ialah alim ulama. Di sini dia ada sedikit pencerahan. Tengok sahabat-sahabat. Kalau kita kata takut tadi khauf, kenapa pula Allah gunakan perkataan yakhsha di sini?
Allah menggunakan perkataan yakhsha, maknanya al-khasyah. Al-khasyah. Al-khawf, takut juga. Al-khasyah, takut juga. Juga kadang-kadang disebut dengan Allah guna perkataan li rabbihim yarhabun. Muka surat 173. Allah guna perkataan rahaba, takut juga. Apakah maksudnya? Takut ini ada kategori-kategori, tingkatan-tingkatannya. Orang yang biasa kalau dia takut, kita kata al-khawf. Al-khawf. Tapi dekat sini Allah kata sesungguh-sungguhnya. Innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihi, di kalangan hamba-hambanya ialah ulama. Maksudnya takut yang disertai dengan ilmu, itulah dia al-khasyah. Al-khasyah. Betul tak tadi bila Tok Guru kata, Tok Guru Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib daripada Sumatera Utara ni, Mandali ni daripada Sumatera Utara, dari sebelah ni, jiran kita. Ramai tok-tok guru besar daripada Sumatera, tuan-tuan, yang belajar lama dekat mana? Dekat Makkah. Dan kitab dia hari ni sampai hari ni kita duk belajar pulun. Nak sebutnya berkatnya ilmunya. Dan tok guru dah tak berada bersama kita malam ni. Nak sebutnya Allah letakkan secara khusus ulama itu dimuliakan oleh Allah. Mengapa Allah angkat ulama ni dalam surah Al-Mujadalah atau Mujadilah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman, dan Allah angkat lebih tinggi daripada yang beriman yang dah mulia itu, dibanding dengan orang beriman yang berilmu beberapa darjat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi ni. Ibnu Abbas ni ketika Nabi wafat umurnya 13 tahun. Tuan-tuan, umur-umur yang muda-muda ni banyak menghafaz hadis Nabi. Kalau kita tengok Abu Hurairah, lepas tu kita jumpa nama Ibnu Umar, budak juga. Lepas Ibnu Umar kita jumpa dengan nama Anas bin Malik, pun muda juga. Nabi wafat umur dia 20 tahun. Nabi sampai Madinah umurnya 10 tahun. Lepas tu kita jumpa dengan nama Ibnu Abbas, budak juga. Nabi wafat umur 13 tahun. Muda, tersangatlah muda, tetapi ilmunya luar biasa. Nabi gelar Ibnu Abbas sebagai apa? Hibru ummah. Dakwat bagi ummah itu ialah Ibnu Abbas. Dia sebagai dakwat. Dakwat kepada ummah ini, banyaknya ilmunya, sebagai dakwat kepada umat Ibnu Abbas. Banyak doa-doa Nabi kena pada dia. Sama juga Anas bin Malik, banyak doa-doa Nabi kena kat dia. Dalam keadaan Ibnu Abbas ini doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din, Allahumma alimhu ta'wil, Allahumma alimhu al-hikmah. Banyak kena kat dia. Dia lahir 2 tahun sebelum Nabi berhijrah. Nabi yang tahnik mulut Ibnu Abbas. Nabi ambil tamar, Nabi kunyah, tenyir dalam mulut dia. Air liur Nabi yang mulia bercampur dengan air liur Ibnu Abbas. Walaupun kecil, dengan sebab ilmunya, sebab faqihnya, maka dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif, Ibnu Abbas, pergi ke Masjid Ibnu Abbas, Masjid Ibnu Abbas, kemudian tembok, kemudian ada library, Maktabah Ibnu Abbas, yang dalam tu ada Al-Quran yang ditulis di atas batu oleh Bani Thaqif, dengan berusia lebih kurang 1000 tahun. Bani Thaqif tulis Quran atas batu, tuan-tuan. Di antara masjid dan maktabah, tengah-tengah tu kan ada dinding. Belakang dinding itulah kubur Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu anhuma. Sebab ayah dia Abbas, pak saudara Nabi, juga seorang sahabat Nabi, bahkan pak saudara Nabi sallallahu
alaihi wasallam. Itu yang kita sebut radhiyallahu anhuma. Kenapa? Dua-duanya sahabat Nabi. Radhiyallahu anhu. Kenapa? Dia seorang sahabat Nabi. Radhiyallahu anhum. Kenapa? Dia lebih dari dua orang. Ramainya sahabat-sahabat Nabi. Kenapa dia duduk dekat Taif? Kenapa dia tak duduk dekat tanah haram? Antaranya kata ulama, Ibnu Abbas takut duduk dekat tanah haram banyak pantang larangnya. Ramai ulama-ulama duduk tanah halal, masuk waktu sembahyang masuk tanah haram. Sebab solat di tanah haram gandaan dia lebih besar dari tanah halal. Tetapi tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat, dia punya pantang larang dia cukup kuat. Ibnu Abbas tak berani. Sebab tu kena berhati-hati duduk di tanah haram. Banyak pantang larang dia. Walaupun besar dia punya ganjaran. Macam bulan Rejab ni kan? Dipanggil bulan apa? Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang disebut bulan-bulan haram. Kena ingat, Ramadan tak masuk. Perasan tak? Walaupun Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Ke tak perasan? Baru perasan malam ni. 3 dia terikat. Zulkaadah, Zulhijjah, kemudian tahun baru ada Muharram. 3 tu kita panggil menempel. Tiba-tiba ada 1 bulan dia keluar daripada 3 kumpulan tu tadi. Rejab. Rejab ni termasuk 4 di antara bulan-bulan yang diharamkan, maksudnya dimuliakan oleh Allah. Maksudnya bulan Rejab ni tuan-tuan duduk mengaji, baca Quran, solat, pergi masjid, sedekah, berjihad, berjuang, pahala tak sama dengan bulan sebelumnya. Kalau dia itu dimuliakan, maksudnya kalau kita buat maksiat di bulan-bulan haram, maksiat juga dosanya berganda. Begitu juga di tanah haram. Kalau kita buat dosa di tanah haram, dosanya berganda. Allahu Akbar. Habis ustaz, orang-orang Malaysia yang isap rokok di tanah haram, apa hukum dia? Hukum dia haram jadah, tuan-tuan. Haram jadah. Saya nak sebut tuan-tuan, Tara Ibnu Abbas takut nak duduk tanah haram dengan pantang larangnya. Orang Malaysia isap rokok di tanah haram. Confirm dah Majlis Fatwa Kebangsaan 1995, rokok hukum dia haram. Jangan tanya orang isap rokok, apa hukum? Wajib ustaz. Oh, hebat juga dia. Sebab itu tuan-tuan, saya nak sebut Ibnu Abbas dalam nak syarah tentang ayat tadi. Allah angkat orang beriman, orang yang alim dengan tak alim, dua-dua beriman. Di antara jarak antara yang tak alim beriman dengan yang alim beriman, kata Ibnu Abbas, jaraknya 700 tingkat. Di antara satu tingkat ke satu tingkat, jaraknya 500 tingkat. Kalau saya kira dengan matematik, 700 kali 500 tingkat, jarak di antara orang beriman yang tak berilmu dengan beriman yang berilmu, jaraknya 350,000 tingkat. Kan jauh tu. Siapa yang angkat? Allah. Allah angkat alim ulama bukan sebab dia maksum, bukan dia ismah, dia tak berdosa macam Nabi. Ayat tadi menerangkan Allah angkat alim ulama kerana ilmunya, bukan maksumnya. Kena ingat, ada satu syair Arab kata, syair Arab, saya suka syair ni, bunyi dia gini, likulli alimi likulli jawadin kabwa, likulli sarimin kabwa, walikuli alimi hafwa. Tidak ada kuda yang hebat yang tidak tersungkur, tidak ada pedang yang tidak sompit, tidak ada orang alim yang tidak salah. Selagi mana dia manusia, dia tidak maksum. Tetapi Allah angkat ulama kerana ilmunya, bukan maksumnya.
Jaga elok-elok tu. Alah Ustaz Imam Syafi'i pun tak maksum. Siapa yang cakap Imam Syafi'i maksum? Imam PI pun tak maksum. Nak sebutnya Allah angkat kerana ilmunya. Dengan sebab ilmu tu tadi, tengok apa yang disebutkan oleh Allah. Innama yakhshallaha. Kita bila sebut innama ni sahabat-sahabat, saya suka sebut. Dari sudut nahu, kita belajar nahu bahasa Arab. Kalau saya buat ayat bahasa Arab, yakhshallaha min ibadihil ulama. Ayat ini sempurna. Yang takut pada Allah ialah ulama. Ayat ini sempurna. Tetapi dalam kaedah nahu bahasa Arab, dari sudut bahasanya, balaghahnya, sastranya, bila mari innama, kita banyak jumpa dalam Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innamal mu'minuna ikhwa, innamal a'malu biniyat. Innama ni dalam dari sudut kaedah balaghah maksudnya uslubut takhsis. Satu kaedah, satu gaya bahasa pengkhususan. Bila sebut ulama, syarat dia mesti takut pada Allah. Kalau dia tak takut pada Allah, dia bukan ulama. Hebatnya bahasa Arab, hebatnya bahasa Quran. Sebab itu rasa takut itu datang bila ada ilmu. Syarat untuk dapat khasyah, ilmu. Yang kedua, kalau kita rujuk pada ayat Quran yang lain, perkataan khasyah. Contoh saya ambil surah namanya Al-Baqarah ayat 74. Panjang ayat ni. Thumma qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswatan wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lamma yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Al-Baqarah 74. Dekat dalam ayat ini ada perkataan min khasyatillah, tapi bukan cerita pasal ulama. Tengok, ada benda lain lagi. Apa dia? Dan hati orang-orang yang Bani Israel ini cukup keras. Dalam keadaan Nabi Musa memimpin mereka, turun makanan dari langit, turun minuman dari langit. Allah bagi Laut Merah tu terbelah dalam keadaan mukjizatnya, tongkatnya, segala-galanya. Dia tengok dengan mata, tiba-tiba mereka masih mempertikaikan Allah. Dan Allah kata hati mereka telah keras seperti batu, dan bahkan kata Allah, dalam keadaan Allah sebut, bukan nak cerita pasal hati kau macam batu, fahiya kal hijarati, perkataan kaf kat sini, kal hijarati, hatinya keras seperti batu. Allah bukan nak kata hati dia macam batu. Batu dengan hati, tuan-tuan, malam ni, batu dengan hati kita malam ni, keras hati kita, tuan-tuan. Hati ni satu unsur yang keras. Sebab itu nama kitab ini penawar bagi hati. Hati ni bila dah keras, dia tak dah hilang pertimbangan. Dia boleh bunuh manusia, dia boleh bom manusia, bayi-bayi dia boleh bunuh. Macam yang tuan-tuan tengok ni, dia dah hilang pertimbangan dia. Hati dia dah bukan manusia lagi. Sebab tu kadang-kadang orang berbalah, tuan-tuan, kan? Orang berbalah, adik-beradik ya. Saya Ustaz pantang dengan adik saya, sampai mati saya tak ampunkan dia. Sampai mati. Keras tak? Keras. Dan Allah kata, au asyaddu qaswatan. Hati orang tu lebih keras daripada batu. Sebab apa? Sekeras-keras batu tu, kata Allah, air mengalir atasnya. Kedua, sekeras-keras batu itu, kata Allah, keluar air celah-celahnya. Yang ketiga, sekeras-keras batu, kata Allah, pecah gunung yang pejal bila diturunkan atasnya Al-Quran. Kerana gerun kepada Allah. Di ujung tu disebut min khasyatillah, kerana takut pada Allah. Sedangkan yang tadi batu, sungai, gunung, bukan ulama, bukan manusia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya batu tu punya taat pada Allah sehingga pecah batu tu kerana terlalu taat pada Allah. Maksud yang kedua, perkataan khasyah, dia bukan sekadar takut pada Allah. Yang kedua, dia tidak akan membantah perintah-perintah Allah. Dia tidak akan melawan perintah Allah. Dia tidak akan maksiat perintah Allah.
Ketakutan dia itu tadi membawa ketaatan yang cukup kuat. Kerana apa? Kerana sesuatu sandaran. Jadi kalau ulama kerana ilmunya, kalau hamba-hamba Allah tu tadi kerana apa? Kerana ketaatan dia tidak berbelah bagi. Subhanallah. Perkataan khasyah itu cukup kuat. Perkataan khasyah itu cukup kuat. Kita takut pada Allah. Ya, betul. Kita sembahyang, betul. Keluar-keluar kita mengumpat. Keluar-keluar curi kasut ustaz. Bukan orang sini, orang Jepun. Keluar-keluar kita membawang. Kita baca-baca Quran, lidah ini juga mengumpat. Lidah ini juga kata orang. Tangan-tangan kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangan ini juga tulis benda-benda yang tak baik dalam media sosial. Bolehkah apa yang kita buat itu menunjuk ketaatan dalam masa yang sama benda yang kita buat untuk ketaatan membuat maksiat? Kalau itulah erti kata takut kepada Allah, ketakutannya tidak mutlak. Ketakutan itu mesti dibina dengan rasa takut yang sebenarnya dan tak boleh tidak. Dia mesti dengan apa dia? Dia mesti dengan ilmu. Begitu juga perkataan khasyah saya dapat dalam surah An-Nisa ayat 77. Yakhshawna an-nasa ka khasyatillah au ashadda khasyatan. Juga diguna perkataan khasyah. Jadi khasyah itu tingkatannya lebih tinggi daripada khauf. Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan barang siapa banyak pengenalannya, nescaya banyak takutnya. Itu dia. Kan kata ulama, bila kita banyak kenal Allah, maka rasa takut itu lebih banyak daripada orang yang tak kenal Allah. Bila kita kenal akan Allah dengan sifat-sifat dia yang maha murka, kita kena ingat, Allah tu bukan maha penyayang saja, maha murka. Tu yang kita baca doa kunut nazilah, kita sebut apa? Kita sebut apa? Allahumma ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab wa ya hazimal ahzab ihzimhu wansurna alaihi. Antara yang kita sebut juga ya muntaqim. Apa muntaqim? Allah yang bersifat pendendam. Allah yang sifat maha pendendam. Tuan-tuan, seteruk-teruk kita dekat dunia tak seteruk di dalam neraka, tuan-tuan. Seteruk-teruk manusia bila dibunuh habislah, sekali je mati. Tetapi cuba tengok neraka. Neraka ini, tuan-tuan, bukan saja neraka itu api. Saya dengar ceramah almarhum Ustaz Ustaz Hassan-Din, satu hari pula zuhur di sebuah masjid dalam bulan Ramadan. Tok Guru kata, umpamanya sini mahsyar, padang mahsyar, sini syurga, tengah-tengahnya titian sirat, bawah ni neraka jahanam. Orang yang duduk di mahsyar sahaja dia dah nampak api neraka tu dah melambai-lambai, tak sabar nak merembat, nak tarik orang masuk dalam neraka. Sebab itu syurga sifat dia ada pintu. Maksudnya itu tanda hormat, memuliakan orang yang datang. Bila masuk, nak masuk pintunya, yang jaganya malaikat kata ahlan wa sahlan wa marhaban, tibtum tibtum tibtum, kamu berjaya, salamun salamun, sejahtera atas kamu. Tapi neraka dia tak ada pintu, tuan-tuan. Kenapa? Kullama ulqiya fiha faujun. Neraka sifat dia tak pakai pintu, main baling ikut atas, dilontar. Setiap kali dilontar orang masuk dalam neraka, penjaga neraka bertanya, hal ya'tikum nazir, tak sampai pada kamu nazir? Bukan nazir masjid, tuan-tuan. Tak sampai pada kamu ke kat dunia orang memberi peringatan? Tak sampai ke? Sehingga kan neraka tu marah, takadu tamayazu minal ghaiz. Neraka punya marah sampai neraka nak pecah. Kerana terlalu marah dengan orang yang jahat yang masuk. Ini dipanggil unsur personifikasi.
unsur pengorangan, seolah-olah neraka ada perasaan. Neraka kata apa pada Allah? Hal min mazid, ada tak lagi, ada tak lagi, aku tak sabar lagi, aku nak. Sehingga Allah kata qid, cukup. Baru neraka kata, sekarang baru aku rasa cukup ya Allah. Nabi kata apa tuan-tuan? Hazihi naru juz'un min mi'ati juz'in min nari jahannam. Api dunia itu satu juzuk daripada 100 juzuk api neraka Allah. Neraka punya buruk, punya teruk tempat kita kalau dihumban, wa na'udzubillah. Neraka tu api tuan-tuan. Tak cukup dengan api. Orang neraka tu pakai pakaiannya api, seluarnya api, kasutnya api, minumnya api, makannya api tuan-tuan. Bahkan orang yang disebut ahwanul azab, orang yang paling rendah siksaan dalam neraka. Dalam sepotong hadis kata, malaikat kata, kamu pergi dulu ke neraka, kamu rasa neraka tu panas, kamu buat U-turn balik semula. Dia jalan-jalan, dia rasa panas tuan-tuan, dia patah balik. Macam kita pergi makan nan tanduri itu kan tempayan, yang buat rotinan tu duduk kat sebelah tempayan kan hangat. Dia patah balik, dia pusing, malaikat tanya macam mana? Aku panah dah, aku rasa neraka tu belakang dinding tu je. Malaikat kata, fulan, engkau dengan neraka beberapa ratus tahun lagi perjalanan. Yang kau rasa panas sangat. Sebelum dia masuk ke dalam syurga, dia kena pakai kasut. Dalam satu riwayat jamratani, 2 bara. Satu riwayat na'lani, sepasang capal, sepasang kasut. Bila letak kat kaki, dalam hadis sebut wa yaghli dimaruhu, otaknya menggelegak tuan-tuan. Malaikat tanya lagi, macam mana kau? Wahai malaikat, aku rasa aku paling teruk dalam neraka, aku terandah dinding dah, aku azab yang paling pedih dah. Lalu malaikat kata, hei fulan, yang kau rasa tu, engkaulah azab yang paling ringan sekali. Engkaulah yang paling ringan sekali. Tuan-tuan, kasut itu dipakai oleh ahli neraka 24 jam tak buka tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, neraka itu teruknya, nak kata mati hidup, nak kata hidup lebih teruk daripada mati. La yamutu fiha wala yahya. Tuan-tuan, sebab itu kita di dalam hidup, perasaan kita itu kepada apa yang nak disebut ialah dengan ilmu. Dengan kita mengenal Tuhan, sifat-sifat Tuhan, menyebabkan kita ini berbeza-beza di antara seorang dengan seorang yang lain dalam keyakinan, dan kedua dalam persembahan dia, dalam kehidupan dia, dalam mengabdi diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita tengok sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, alim ulama tuan-tuan. Baca Quran ada yang pengsan, baca Quran ada yang penuh air mata. Baca Quran dia ulang balik satu huruf, satu ayat berbulan-bulan dia tak lepas, sehinggalah dia lepas dalam dia memahami ayat yang dibaca itu, dia dapat amalkan, baru dia pergi kepada ayat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba kepada ayat surah Hud, Nabi sampai kepada ayat fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta. Nabi kata apa? Qad syayyabatni suratu Hud. Surah Hud ini, ayat ini menyebabkan rambut aku beruban. Aku beruban rambut aku kerana beratnya ayat ini. Memahami ayat ini berat. Dalam keadaan penghayatan berbeza. Kenapa apa tuan-tuan? Kenapa? Kerana ilmu. Ilmu ni dia memuliakan seseorang di sisi Allah. Tuan-tuan jangan rasa rugi belajar. Jangan rasa rugi. Duduk, pergilah pulun belajar. Masjid ni banyak program. Cuba tuan-tuan tengok. Kuliah subuh, kuliah maghrib. Dengan pelbagai ilmu. Tuan-tuan lebih alim daripada ustaz-ustaz yang mengajar.
Mana taknya 30 hari 30 ilmu, ustaz tu mengajar satu kitab. Nak sebutnya mulianya tuan-tuan, bila kita ni belajar, pertama Allah mudahkan masuk syurga, sahalallahu lahu bihi ila jannah. Ingat. Yang kedua tuan-tuan, mulianya tuan-tuan kalau mati, walaupun tuan-tuan belajar kat masjid saja, tuan-tuan ingat pahala syahid dalam tangan. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang belajar ni sangat mulia di sisi Allah. Sebab itu nikmat kat dunia ni dua yang Allah beri, nikmat ilmu, nikmat iman. Bila tuan-tuan belajar, maka kefahaman mesti berbeza. Bila kefahaman berbeza, pengalaman berbeza, penghayatan juga akan jadi berbeza. Dan barang siapa sedikit pengetahuannya, nescaya sedikit oleh takutnya mati, kata Tok Guru. Kerana ini bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana akhwafukum lillahi ta'ala. Artinya aku lebih takut akan Allah Ta'ala daripada kamu. Maknanya kalau kamu nak tengok manusia yang paling takut, tengok akulah, kata Rasulullah. Yang paling bertakwa, tengok akulah. Yang paling sabar, tengok akulah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada batang tubuh Nabi itu terkumpul segala suri tauladan yang cukup hebat. Kita. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد وسيلة الفضيلة والشرف درجة وبعث مقام محمول الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Maknanya tuan-tuan, dalam kita belajar apa juga kena rujuk pada
Nabi lah. Kita belajar tasawuf, kena rujuk Nabi lah. Sebab tu dalam Quran 3 tonggak ini, tunjang ini tak boleh terpisah. Inilah kita panggil 3 unsur yang cukup penting, domain ataupun kita panggil tunjang, iaitu tauhid, fiqh, tasawuf. Dia saling ikat mengikat. Tak boleh nak beribadah tanpa tauhid. Tak cukup tauhid, kena ibadah. Dan ibadah juga perlukan ikhlas, perlukan khusyuk, kena ada tasawuf. Dia terikat. Tak boleh kita membelakangkan Nabi. Sebab hadis ni kata, ana akhwafukum. Kalau nak tengok takut, akhwafukum maksudnya isim tafdil. Maknanya superlatif. Paling takut ke Allah, Rasul lah. Paling tepat dalam amalan dia, yang Allah perintah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Saya ni ustaz, saya masuk tarekat ni, saya nak bertapa ustaz. Kemudian saya nak terbang atas langit. Yang boleh terbang tu Superman dia tuan-tuan. Kalau Nabi datang membawa satu ajaran yang umat dia tak boleh buat, maksud Nabi membuat kerja yang sia-sia, mustahil bagi Nabi. Kena ingat. Sebab tu Nabi sifat kemanusiaan dia, manusiawi Nabi tu yang hukum, yang sifatnya harus tu. Nabi kahwin, Nabi niaga, Nabi makan, Nabi tidur. Itu sifat kemanusiaan dia, harus. Pada batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tarikat, ustaz tengok tok guru saya tu nampak main ayam. Tapi kalau masuk waktu solat ustaz, dia naik rumah, kunci pintu, dia sembahyang kat Mekah ustaz. Saya tanya balik kat dia, sekarang ni Zuhur, masuk waktu Zuhur ni Malaysia. Ya ustaz. Tok guru kamu naik rumah solat apa? Zuhur lah ustaz. Mana mungkin, kan kamu kata dia ikut waktu Mekah. Mekah dengan Malaysia beza 5 jam. Mekah tak masuk Zuhur, dia sembahyang apa? Dia tanya balik, betul ke ustaz? Ya salah. Dia ambil Quran, tu yang penting kita belajar. Tok guru dia kata dalam menafsirkan ayat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhan kamu sampai kamu yakin. Maka ajaran sesat dia kata ayat Quran ni maksud solat sampai dah yakin tak payah solat, niat. Yakin kat sini bukan maksud dia wisma yakin tu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terjemah, tafsirkan yakin maksudnya sembayanglah kamu sampai kamu mati. Yakin kat sini mati, bukan maksudnya yakin macam yakin bahasa kalimah bahasa Melayu. Sebab itu kita tidak boleh sembrono aja. Kita main ambil saja apa yang kita nak ambil. Sebab semua telah diatur dengan begitu baik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu ajaran-ajaran ini sangat berbahaya. Kadang-kadang dia bermain dengan Al-Quran, dengan penafsiran mengikut nafsu masing-masing. Kerana adalah Nabi SAW lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain. Maknanya dari seluruh aspek. Ada ajaran sesat tu yang saya sebut dekat Pakistan tu, yang sembah kubur tu, grup Berelwi kan. Kuburnya besar, kubur daripada sana sampai sini, kuburnya besar. Seorang je orangnya dalam. Bila saya tanya siapa ni, dia kata ni bara imam. Maksudnya bara besar, imam lah, imam besar. Apa cerita dia? Dia ni dekat atas bukit tu ada gua, dia bertapa. Dia kata 14 tahun dia bertapa. Saya tanya yang cerita tu, saya tanya balik, storyteller dia tu yang tukang cerita, 14 tahun dia bertapa dalam gua, berapa kali tak solat Jumaat? Dia garu kepala. Dia tak boleh jawab. Bolehkah tarekat, tasawuf membelakangkan syariat? Tak boleh. Nabi aja dia kena jalan seiring. Sebab tu kena ada ilmu. Kena belajar. Tak boleh pisah-pisah. Nanti dia jadi bolok tu bolok. Tak betul, tak tepat. Dia saling ikat mengikat. Dan telah bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Sebab takut kepada Allah membawa kita dekat kepada Allah. Takut kepada makhluk menyebabkan kita jauh
Takut apa ni? Takut hantu Kak Limah balik Kuala Kangsar, Ustaz. Takut apa ni? Takut, Ustaz, anjing tu garang, Ustaz. Takut pada makhluk semua kita menjauh, tetapi takut kepada Allah, dia membawa taqarrubu ilallah. Dia membawa taqarrub. Sebab tu dia semakin kuat takut dia pada Allah, semakin nampak sifat kehambaannya. Nampak tak? Kan hebat Tuhan, tuan-tuan. Sebab tu kita ni semua ada dalam Quran. Quran ni macam, baca Quran ni macam makan nasi, tahu. Makan nasi ni dia bukan kira lauk. Kalau kira lauk, orang kaya je makan kenyang, orang miskin tak kenyang. Tapi orang kaya makan lauk sedap pun kenyang, orang miskin makan lauk locap, telur kicap pun kenyang. Itulah Quran. Orang kaya baca jadi kenyang, orang miskin baca kenyang, orang susah hati baca kenyang, orang tension kenyang, orang yang pening kenyang, bermasalah kenyang, semua jadi kenyang. Kerana apa? Allah itu maha sempurna. Dia bagi satu pil boleh menjawab semua masalah. Tapi kenapa kita lapar? Sebab kita salah makan, kita tak makan Al-Quran. Lalu dalam keadaan itu, bahawasanya takut itu satu kelakuan yang terpuji, telah menghimpunkan oleh Allah Ta'ala akan 4 perkara bagi sekalian yang takut akan Allah. Ada 4 yang Allah himpunkan bagi yang takut. Pertama, petunjuk. Kedua, rahmat. Ketiga, pengetahuan. Yang keempat, redha dari Allah Ta'ala. Semuanya ada hujah-hujah daripada Quran. Kerana firman Allah Ta'ala, hudan wa rahmatul lilladina hum lirabbihim yarhabun. Dekat sini Allah menggunakan perkataan yarhabun pula. Hebatnya. Quran ni berseni-seni, berkelok-kelok, berlapis-lapis. Dan bila kita rasa baca tak puas, kenyang, tak puas, tak kenyang. Sebab itulah Quran. Allah artinya petunjuk dan rahmat. Tengok hudan satu, huda wa rahmatun, kedua rahmat. Bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Suratul A'raf 154. Maknanya dalam ayat ini Allah datangkan orang yang takut membawa 2 perkara, petunjuk, hudan, kedua rahmat. Dan firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya senya takut akan Allah Ta'ala daripada segala hamba-Nya oleh sekalian orang alim. Maksudnya yang kedua, pengetahuan. Allah bagi orang-orang yang alim itu pengetahuan akibat dari rasa takut dia kepada Allah. Yang keempat, dan firman-Nya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya, perkataan khasyia disebut. Dzalika liman khasyiya rabbah. Allah sebut artinya telah redha Allah Ta'ala daripada mereka itu, dan redha mereka itu daripadanya. Yang demikian itu bagi mereka yang takut akan Tuhannya. Masa kampungnya kata Allah redha kat mereka, mereka redha kat Allah. Siapa? Para sahabat. Sebab tu sahabat Nabi jumpa Nabi, duduk zaman Nabi, mati atas Islam, baik laki-laki perempuan, dia tua ke budak ke, dia sahabi. Apa sifatnya? Generasi ini radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu generasi sahabat ini generasi yang luar biasa. Apa kesalahan mereka, khilaf mereka, bukan nilai kita mempertikaikan. Kita duduk diam-diam makan roti canai sudahlah. Dan mereka itu orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebarangan generasi. Yang Nabi kata, khairukum qarni, khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun aku. Kurun apa? Sahabat. Kemudian lepas dia tabi'in. Kemudian lepas dia tabi'in. Itulah 3 kurun yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi. Dan yang paling baik, yang dekat pada zaman Nabi, iaitu zaman sahabat Nabi. Kita berhenti situ boleh dah? Sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, ada sedikit perkongsian malam ni. Jarang ada perkongsian kan. Kat luar tu yang pertama ada jualan amal. Anggur daripada South Africa. Warna dia hijau. Green grape, hijau. Pertama rasa dia manis, juicy. Kedua, dia tak ada biji, seedless. Ketiga, dia rangup, crunchy.
Keempat, rangupnya luar biasa, manci, crunchy manci. Yang kelima tuan-tuan, anggur ni kalau makan healing sampai pagi. Healing sampai pagi. Tuan-tuan tak faham kan? Tuan-tuan tak faham bahasa moden. Healing sampai pagi. Yang paling baiknya, tuan-tuan, kalau tak buat duit tak apa, ambil je. Nanti bila ingat madrasah, masuk dalam akaun madrasah. Segala pembelian ini kita akan belikan pasir, simen, batu bata. Kami, saya, Tuan Haji Omar kita dah 4 tahun kita buka hutan 9 ekar dekat dekat Sungai Pagi, kampung Sungai Pagi, dekat Kuala Kubu Baru, sepadan dengan Behrang Station Perak. Dah hampir 4 tahun kita buka hutan, kita bangunkan madrasah. Hampir siap, dah siap 70% lebih kurang. Kita masih memerlukan lagi dana untuk menyiapkan madrasah yang kita kasih dan juga pengajian pondok-pondok kita akan datang di tanah yang berkat. Jadi tuan-tuan, ambil lah seorang sikit. Dah tak banyak dah tu, tinggal sikit je. Semalam saya jual 200 kilo. Ada yang beli, dia balik, dia datang balik, dia marah saya. Sebab dia beli 2 pack. 2 pack dia beli, dia datang balik, dia marah. Ustaz, kenapa? Kenapa apa? Kenapa sedap sangat Ustaz? Saya menyesal saya beli 2. Bak lagi Ustaz. Dia ambil 1 kotak besar tuan-tuan. Saya dah kata dah, jangan ambil sikit nanti menyesal. Ada kat luar anggur tu. Ambil lah. Tak bawa duit lagi tak apa, ambil. Nanti balik, basuh-basuh, nak makan, bismillahirrahmanirrahim. Kerap. Aku belum bayar Ustaz Farhan. Masuklah dalam akaun madrasah. Yang keduanya, ada flyers. Kita buat pondok, kita jual pondok. Siapa beli duduk situ belajar. Ada yang beli dia wakaf, dia tak duduk. Orang lain duduk belajar, percuma. Dia wakaf pondok. Pondok je cantik tuan-tuan. Pondok contoh pun dah siap. Macam hotel. Cantik tuan-tuan. Bila air dia punya toilet bowl dia, tahu toilet bowl? Tandas punya apa? Mangkuk tu Johnson Swiss Tuan Haji. Harga 4,000 lebih. Johnson Swiss. Dia punya tandas dia punya tile dia jenama Portino, macam Galileo, Cristiano Ronaldo tuan-tuan. Jangan buat main-main. Kalau masuk situ buka aircon, tak pergi kelas dah, tidur macam dalam hotel 10 bintang. Tuan-tuan, baki 8 unit saja. Siapa nak tempah boleh hubungi nombor yang tertera. Boleh datang tengok. Datanglah, singgahlah. Kalau lalu dekat Behrang tu, tol Behrang. Daripada tol, tuan-tuan tekan kat Pak Wazir, W-A-Z-I, kan Pak Wazir kan? Cuba tekan Akademi Khairiyah. Sampai tuan-tuan, 7 minit saja daripada tol. Boleh tengok apa yang telah kita sama-sama bangunkan. Kita bangunkan sama-sama sesungguhnya, insya-Allah. Siapa yang nak wakaf silakan, nak infak silakan. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat dengan usaha-usaha yang kita bangunkan untuk kita bawa bekal masa kita meninggal. Boleh dah? Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatlah pada kami dengan apa yang Kau ajar pada kami. Ajarlah kepada kami ya Allah dengan perkara-perkara yang bermanfaat bagi kami. Ampunkan dosa kami yang banyak, ampunkan dosa kedua orang ibu bapa kami yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia ya Allah. Ampunkan dosa suami kami, ampunkan dosa isteri kami, ampunkan dosa anak-anak kami ya Allah. Ampunkan dosa adik-beradik, sahabat, jiran-jiran kami. Ampunkan dosa ya Allah tok-tok guru kami, para alim ulama kami yang tidak jemu-jemu membimbing kami ke arah jalan petunjuk-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, pada waktu malam yang begitu mulia ini, kami angkat tangan kami khusus untuk saudara mara kami di Gaza ya Allah. Di kalangan mereka ada yang telah gugur, Engkau kurniakan mereka pahala syahid masuk syurga tanpa hisab. Di kalangan mereka yang cedera, ada yang kehilangan tangan dan kaki. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah, jadikan kaki-kaki dan tangan-tangan mereka menanti pemilik-pemiliknya di pintu syurga-Mu ya Allah. Di kalangan mereka ya Allah yang terus berjuang dengan penuh kesabaran, dengan penuh istiqamah,
Engkau tetapkan hati mereka, tumit-tumit mereka dalam mempertahankan tanah yang penuh keberkatan, dalam mempertahankan agama yang suci murni ini ya Allah. Rabbana la tabluna fa innaka in balautana fadahtana wa hatakta astarana wa azabtana. Wahai Allah, jangan engkau uji kami. Kalau engkau uji kami ya Allah, engkau akan koyakkan tabir-tabir kelemahan kami. Kami takut ya Allah, hujung-hujung nanti engkau azab kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu